Bila kita menuntut ilmu ni, saya teringat ada seorang ulama yang memang kita ma'ruf. Ada satu kitab hari ni, kat mana-mana kalau pergi dekat masjid, surau, biasanya akan bedah kitab ni. Nama kitab ni Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali. Kisah dia menarik bila dia boleh tulis buku ni. Beliau lahir tahun 1000-an. 1000, kalau kita sekarang ni tahun 2000. Beliau wafat meninggal tahun 1100 lebih. Saya cuba melihat beberapa kajian tentang buku yang selamat dicetak. Tahun 1236 cetakan pertama buku kitab Ihya Ulumuddin. Setelah 100 beliau telah meninggal dunia. Bila saya merenung bila kitab ini ditulis. Kitab ini ditulis ketika beliau menunaikan haji. Ada satu masa tu beliau tunaikan haji. Beliau telah hidup di beberapa zaman dan negara waktu tu. Akhirnya waktu menunaikan haji, beliau melihat interaksi dengan manusia, bergaul dengan negara-negara lain. Beliau dapat simpulkan satu permasalahan umat ketika itu. Sebab tu kalau orang hari ni bedah buku ni, biasanya berkenaan dengan tasawuf. Dalam perjalanan balik, setelah dah pergi haji, bergaul dengan manusia, dia balik. Dia pergi ke Damsyik dan Palestin. Tak sampai ke Palestin, sampai ke Damsyik dia berhenti di sebuah masjid. Ni kalau macam kita lah, R&R, duduk sekejap, buat buku. Dia ni duduk dekat Damsyik ni, dekat masjid ni, mondok ni istilahnya duduk menulis kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada satu ruang di masjid ni. Dia bukan pemilik masjid, dia bukan sesiapa kepada masjid tu. Dia adalah tetamu yang datang ziarah kat masjid tu. Kita boleh bayangkan maknanya dekat masjid-masjid ketika kerajaan Abbasiyah ni, dia ada library. Memang tempat duduk berkumpulnya orang belajar dan mengkaji. Jadi dia ada satu ruang dekat masjid dia. Bukan masjid dia, masjid dia datang tu betul-betul bawa kubah. Setiap kali azan dia akan keluar untuk nak solat. Gaul dengan manusia sekejap, duduk balik. Sampailah kitab tersebut siap sebelum beliau meninggal dunia. Keluarlah satu buku kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada ulama selepas tu yang hidup selepas daripada beliau, Ibn Qudamah. Dia tulis satu buku mukhtasar, Minhajul Qasidin. Nak baikkan lagi buku-buku yang ada pada Imam Ghazali ni. Nak ceritanya, tuan-tuan, zaman Abbasiyah ni adalah zaman berkumpulnya ilmuwan dekat atas muka bumi ini, orang Islam. Kalau kita boleh senaraikan semua tokoh-tokoh Islam, marilah bersama-sama kita senaraikan. Imam Syafi'i zaman Abbasiyah, Imam Maliki, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn al-Arabi, orang sebut siapa lagi, Al-Farabi, Ibn Sina. Semua tu bila? Ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Zaman kerajaan Abbasiyah memang tuntutan dia adalah menguasai ilmu. Sebab tu ketika itu ilmu ni Masya Allah sangat banyak. Kemudian dia menjadi satu cabaran adalah hari ini, kalau kita kata siapa hari ini ilmuwan terkemuka dekat Malaysia ni, ataupun kalau kita kata dunia ni orang Islam yang terkemuka dalam bidang ilmu, memang dia faqih. Mungkin kita boleh senaraikan beberapa ulama. Tetapi di zaman kerajaan Abbasiyah ni, memang semua di zaman itu semua kena menuntut ilmu. Cuma satu persoalan yang mungkin saya boleh tanyakan, kalaulah ketika zaman itu semua kebanyakannya memang menuntut ilmu, sebahagian kecil saja di Cordoba dan juga di Andalus ketika itu sedang berperang, yang lain semua menguasai ilmu. Yang sebelum ni saya pernah cerita Baitul Hikmah di zaman Abbasiyah ni beberapa kilometer kan dia punya library. Sebab memang waktu itu semua orang belajar ilmu di zaman tersebut. Eropah zaman Renaissance tu naik tu sebab ambil ilmu daripada orang Islam. Soalannya, kalaulah semua tuntutan ketika itu semua orang kena belajar dan mengkaji ilmu, sepatutnya kita ada juga senarai yang ramai ilmuwan orang Islam yang lain yang kita boleh ingat. Tetapi kalau kita boleh pusing-pusing, lebih kurang dalam 200 orang sahaja ilmuwan ketika itu, yang kalau kita keluarkan lagi nama-namanya boleh mencecah sampai 500 orang. Tapi umat Islam ketika itu sangat ramai dah. Sangat ramai. Kalaulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ada 120,000 orang di hadapan Rasul ketika Haji Wida. Maknanya kita dah ada 120,000 orang sekurang-kurangnya minimum. Tapi bukan semua yang tersenarai. Poin saya nak menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, kita semua ketika keadaan begini, dia bukanlah cabaran kita kata media. Betul, handphone, gadget, laptop, anak-anak kita akan diuji dengan sedemikian rupa. Waktu zaman Abbasiyah mungkin ada ujian yang sama, cuma dia bukan dalam bentuk media. Kita tak tahu, wallahualam, saya tak tahu lebih detail. Tetapi pasti ada cabaran, mungkin perlukan keseriusan, ketegasan. Akhirnya saya jumpa satu buku yang ditulis oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ditulis dalam muqaddimah, dia kata apa? Bagaimana aku boleh mencintai ilmu ini ketika mana aku memaksa dan menyusahkan diri.
Jadi kalau kita meletakkan ilmu ini, sifatnya kena susah nak mencari. Kalau kita boleh tengok lagi Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum beliau wafat, meninggal, anaknya kata, ayah saya keluar masuk penjara. Imam Ahmad hidup di zaman Abbasiyah, keluar masuk penjara, kemudian tulis kitab lagi. Beliau ni ulama hadis, ulama fiqah. Anak dia tanya, ayah bila nak rehat ni? Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kepada anak dia, rehat ketika kita berjaya masukkan kaki kita ke dalam syurga. Imam Ahmad dia jadi begitu sebab dia memaksa dan menyusahkan diri untuk nak belajar. Sifat ilmu dia perlu dicari dan diusahakan. Mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak yang hadir pada majlis ini, inilah usaha yang kita nak tunjuk di hadapan Allah. Aku sayangkan ilmu Allah. Sebab tu kita datang, kita hadir dalam kuliah-kuliah maghrib begini. Orang sebut Imam Syafi'i. Mari saya cerita Imam Syafi'i betapa susahnya dia belajar ilmu. Kalau kita hari ini ada pen, ada pensel, ada kertas. Imam Syafi'i ni orang yang cerdas, bijak, dia boleh cari kertas. Waktu dia belajar, dia tak jumpa kertas. Yang jumpa adalah mak dia. Mak dia yang usaha untuk dia boleh dapat kertas, sebab dia dah usaha tak jadi. Waktu dia bersama dengan mak dia, nak ceritanya, dia boleh jadi ulama yang muktabar sebab dia memang memaksa diri untuk nak belajar ilmu. Jadi buat anak-anak yang dengar ni, sifat ilmu ni memang kena susah dan kena cari. Ya, mungkin ayah-ayah macam saya ni dah rem ni agak berat dah. Nak betul-betul telaah, ada masa, ada komitmen kerja keluarga untuk anak, berjuanglah di medan ilmu ni untuk nak betul-betul mengkaji. Ini sebagai satu galakan, walaupun musim PKP online, usahalah untuk nak belajar dan mujahadah.